jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita ambil pagi ini ialah sambungan daripada apa yang kita bincangkan pada hari semalam, dan berhubung dengan beberapa peringatan ataupun ayat Allah kepada isteri Nabi. Telah kita bincangkan semalam bahawa isteri Nabi ini dia tak sama dengan wanita-wanita lain. Kedudukan dia, makam dia, termasuk amalan dia. Telah kita bincangkan semalam bahawa isteri Nabi ini kalau dia melakukan kesalahan, Allah Ta'ala gandakan dosa dia, sekali ganda berbanding orang biasa. Pagi ini masih lagi berhubung dengan isteri Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajran marratayn. Di mana Allah Taala menjelaskan siapa-siapa saja. Allah sebut wa man yaqnut. Yaqnut ni biasa kita guna istilah kunut. Yaqnut maknanya dia sedia dengar dan sedia taat. Itu makna istilah kunut. Yang ni untuk isteri Nabi. Walaupun isteri kita juga kena dengar, kena taat, tapi makam, martabat dengar, patuh tu beza jauh. Beza jauh. Sebab tu Allah kata, siapa-siapa saya di kalangan isteri Nabi ni, mereka ni mereka sentiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn. Dan dia beramal soleh, Allah Ta'ala gandakan pahala mereka sekali ganda, berbanding yang lain. Maknanya digandakan sekali ganda lagi, dua kali ganda berbanding orang biasa. Semalam kalau dia buat salah, double dosa kesalahan dia. Buat baik, digandakan sekali ganda berbanding kita semua, berbanding orang lain. Wa'atana laha rizqan qarima, dan Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ni rezeki yang mulia. Rezeki ni banyak macam-macam jenis ni. Menarik pada ayat Allah sebut rizqan karima, rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dimuliakan oleh Allah. Sebab tu isteri Nabi, keluarga Nabi ni sentiasa dari segi rezeki ni memang Allah Ta'ala pelihara dia, jaga dia, bukan saja dapat rezeki, bahkan rezeki itu limpah kurnia yang sangat mulia si Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang berikutnya 32, ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'i in iltaqaitunna, kamu ni tak sama dengan wanita-wanita lain. Isteri Nabi, keluarga Nabi, anak Nabi ni dipanggil ahlul bait. Ahlul bait ni tak sama dengan keluarga-keluarga lain. Isteri Nabi tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Keluarga Nabi ni tak sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut pada kedudukan makam dia, dia sangat mulia. Dia bukan macam orang biasa, kita boleh tegur, boleh marah, boleh jumpa, boleh cakap macam tu. Bahkan Allah Taala sebut fala tahdhurna bil qawli fa ma'anna allazina fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Bahkan Allah Taala beri panduan kepada isteri Nabi ini, kalau nak bercakap, tak boleh dengan cakap dengan bahasa yang manja-manja. Bercakap tu bercakap, tak boleh dengan suara yang di suara ni kita boleh buat. Ni istimewa suara. Suara dia tak macam tulisan. Tulisan ni dia tak ada perasaan. Suara ni kita boleh nak kerah ke, nak lembut ke, nak manja ke, nak tegas ke. Suara, lintuk suara tu. Isteri Nabi tak boleh bercakap dengan suara yang lemah lembut, yang menarik. Sebab apa? Kenapa?
Kan laki-laki yang mari jumpa isteri Nabi ni, ya, ialah macam kita sebutlah, ujian godaan syaitan ni dia tak sama kita ni. Ya, isteri Nabi lagi lah semua lah. Orang suka jumpa isteri Nabi, suka bercakap, kemudian suka manja-manja isteri Rasul. Ya. Jadi Allah Taala beritahu bahawa isteri Nabi tak boleh bercakap dengan bahasa lemah lembut manja demikian. Ya. Kenapa? Kerana di kalangan yang mari ni ada orang yang Allah sebut fi qalbihi maradun. Ya. Hati ada masalah. Hati dia, ada orang kadang orang lelaki dia bercakap dengan perempuan, apa tujuan dia? Cakap tu mestilah 1/3 daripada dia berbual dengan perempuan ialah nafsu. 1/3. Tambah kalau perempuan tu muda, laki-laki ni muda, dia bercakap mesti ada nilai tersebut. Syaitan akan bawa dia ke arah itu. Dia tak sama kita bercakap dengan lelaki, kan? Kita orang lelaki cakap dengan lelaki lain, cakap dengan perempuan lain. Perempuan muda yang lawa lagi lain. Ya. Jadi itu dia, sebab tu Allah Taala suruh, ya, wa qulna qawlan ma'rufa. Bila bercakap dengan cakap yang baik-baik, yang sesuai dengan keadaan. Bukanlah keras, bukan sampai isteri Nabi tak boleh gitu. Tapi tak boleh juga lembut yang lemah gemalan gitu. Ya, sebab tu ada ulama mengharamkan wanita, ya, melagu-lagukan. Ya, dia lagu ni dia sebenarnya baca Quran biasa. Tapi kalau dibaca berlagu-lagukan dia untuk mendayu-dayu, boleh menarik hati yang jahat, hati yang tak elok, ada niat yang tak betul, maka syaitan akan mudah pergi ke situ, ya, mendorong dia ke arah itu. Ya. Wa qulna fi buyutikunna wa la tabarrajul jahiliyah. Dan Allah Taala beritahu para isteri Nabi ni, ya, hendaklah mereka ni duduk di rumah mereka, jangan dedahkan diri mereka dengan perhiasan-perhiasan jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah ni suka pakai hiasan. Memang wanita ni memang dia suka hiasan, ya, macam orang lelaki lah, ya, sebab tu al-mar'ah, ya, orang perempuan ni, ya, al-mar'ah dia mir'ah cermin, dia suka bersolek, ya. Rajulun laki-laki, rajulun kaki, orang lelaki ni kuat berjalan, suka berjalan, ya, bahasa Arab tu dia tu. Orang perempuan dia suka hiasan. Dan hiasan jahiliah apa maksudnya? Hiasan jahiliah ni hiasan dia pakai, dia suka menunjuk-nunjuk hiasan. Ya. Dia memanglah kalau pakai orang tak nampak tak syok. Ya, bila pakai nak suruh orang tengok. Rantai anting-anting dia lah, lengan dia ke, gelang dia ke. Hingga dipakai gelang pada kaki tu diharamkan pakai loceng. Ya, memang perempuan ni pakai gelang kaki dia kena boh loceng. Tujuannya bila berjalan bunyi tu. Bunyi itulah menarik perhatian laki-laki kepada kaki dia, ya, kepada tumit dia. Ni di antara benda sampai gitu isteri Nabi ni tak boleh keluar macam kita nak apa-apa keluar, ya, dan tak boleh memakai hiasan-hiasan demikian. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Hendaklah dia duduk di rumah dia, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, wa atinna Allah wa rasulah, dan dia taat pada Allah dan Rasul. Tugas isteri Nabi ni, siapa ada keperluan mereka mari jumpa isteri Nabi, bukan isteri Nabi pergi keluar. Isteri Nabi nak apa-apa, beritahu sahabat je, sahabat yang akan beli, sahabat yang akan cari, ya, tanya Aisyah ada makanan, Aisyah kata pergi. Sahabat isteri sahabat-sahabatlah pergi, bukan isteri Nabi dia keluar sana sini. Ya, sekarang kita tengok orang pemimpin macam menteri lah contoh, saya tahu menteri nak apa pun dia bukan buat sendiri, ya, nak pergi jalan driver bawa, nak beli cakap orang lain dia beli, nak tunggu orang lain dia tak ada pun, ya, semua keperluan tu dijaga, keperluan jaga, kasut dia ke apa ke semua jaga, ya. Ni zaman sekarang terbalik, yang sebenar perintah tu untuk isteri Nabi je, ya. Tak payahlah kita duduk jadi macam rasa, ya. Jadi isteri Nabi ni istimewa. Tak boleh berkeliaran sana sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni, apa semua tak boleh. Biar orang lain mari jumpa, apa kebuan sahabat-sahabat kena bantu, dan duduk rumah dia apa kerja dia? Taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Dan kenapa Allah Ta'ala suruh demikian daripada ayat semalam sampai pagi ni? Allah sebut innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kerana Allah Ta'ala inginkan keluarga Nabi ahlul bait
Ya, dia dalam keadaan yang wa yutahhirukum tathira, sentiasa akan bersih sebersih-bersihnya. Ya, bersih dah. Isteri Nabi yang bersih dah. Bersih daripada maksiat dan salah pun. Tapi tathira, sebersih-bersihnya. Ulama kata wa yutahhiru ni makna dia maksum. Tak ada dosa. Ahli baik. Ulama bahas tentang masalah siapa ahli baik ni. Ahli baik ni siapa dia? Keluarga Nabi. Ya, ada yang kata ahli baik ni ialah isteri Nabi dan anak Nabi sahaja. Ya, itu pegangan yang muktabar di kalangan para sahabat. Ahli baik ni, keluarga ahli baik ni apa dia? Isteri Nabi dan anak-anak Nabi sahaja. Ada yang kata tak, isteri Nabi, anak Nabi, cucu-cucu Nabi. Habis. Ada yang kata tak, isteri Nabi, anak Nabi, cucu, cicit, jurai keturunan Nabi, sampailah ahlul bait ni semua bersih berlaku. Dia tu pegangan Syiah. Sebab tu orang Syiah dia menganggap pemimpin tu mesti daripada ahlul bait. Dan kata-kata dia wajib taat dan dia maksum. Dia tak ada dosa. Ini pegangan di kalangan sebahagian ahli puak-puak Syiah yang menganggap bahawa ahlul bait itu ialah jurai keturunan Nabi. Maka kerana itulah sebahagian, ini sebahagian bukan semua, menganggap keluarga Nabi itu kena beza dengan orang lain. Maka dibezakanlah namanya Buh Said, yang perempuan Buh Syarifah, supaya membezakan kita tahu ni keluarga Nabi. Ya, Said Syarifah ni keluarga Nabi. Maka bila keluarga Nabi, mereka ni orang yang taat, yang patuh, yang ya, tapi itu sebahagian pendapat. Sebahagian besarnya ialah tak, ahlul bait ialah Nabi, isteri Nabi, anak-anak Nabi, ya, sampai situ saja dianggap sebagai ahlul bait. Ya, itu tentang. Tapi kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut Allah nak mereka ni semua bersih dalam keadaan kesalahan dan silap. Kerana itu Allah Ta'ala pelihara dia. Nak bercakap pun kena jaga. Ya, kita tengok sekarang ni dari segi sistem, macam raja-raja tak sama. Kita bercakap dengan dia bahasa lain, ada bahasa istana. Raja-raja bercakap sama-sama dia pun lain. Ya, dia tak macam kita. Makan dia pun dia tak kata makan, dia kata santap. Sakit dia, orang tak panggil sakit, gering. Tuanku sedang gering, rupanya sakit kepala je. Ya, semua je tapi gering lah. Ya, raja-raja tak mati, dia guna istilah mangkat. Istilah pembeza. Ya, adapun Nabi-Nabi, isteri Nabi, Allah Ta'ala suruh kita semua ni mak kita, muliakan isteri Nabi lebih pada mak kita sendiri. Hormat dia, sayang dia, cinta ke dia lebih pada mak kita sendiri. Pasal apa? Kerana dialah isteri yang Allah Ta'ala sebut mereka ni tak sama dengan wanita-wanita lain. Ya. Waskurna fi ma yutlafiyyatukunna min mi'atillah. Dan ingatlah, ya, yang amalkanlah, ini perintah Allah Ta'ala, apa yang dibaca di rumah-rumah kamu daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, isteri Nabi ni duduk di rumah dia, dia tak boleh bebas keluar. Duduk apa dia? Baca Quran, berzikir, beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Hendaklah dia sentiasa membaca ayat Quran Karim. Wal hikmah, ulama dia tafsir ni, hikmah ni ialah hadis Nabi SAW. Orang yang paling tahu tentang Nabi, isteri Nabi. Ya, sebab tu cerita Nabi ni semua orang tahu. Sebab dia sama ada hadis, ya, perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi atau diam Nabi. Orang nak tahu macam mana Nabi melakukan persetubuhan dengan isteri. Tuan-tuan tahu tak pemimpin dunia ni, kita tahu tak macam mana dia melakukan persetubuhan dengan isteri dia? Tak tahu. Nabi tahu. Ada hadis macam mana Nabi menggauli isteri dia. Ya, apa Nabi buat waktu bersama dalam bilik tidur dia. Sebab itu perbuatan panduan kita orang Islam. Ya, sebagai panduan. Sebab tu kita jumpa hadis, tak boleh tidur menghadap kaki ke kiblat, tak boleh melakukan hubungan dengan isteri tanpa tutup baju, tanpa ada pakaian. Kita melakukan hubungan dengan isteri kita kena ada selimut. Ya, tak boleh terbuka macam tu. Ya, kemudian melakukan ada kaedah dia, ada doa yang diajar waktu nak bersama isteri, ada doa selepas melakukan hubungan dengan isteri, macam mana adab dia, detail satu-satu. Hadis ni dari segi perawinya seorang je lah, isteri Nabi je lah.
Orang mari tanya Aisyah, macam mana waktu suami menggauli isteri dia? Aisyah beritahu begini. Aisyah yang tahu, isteri Khadijah yang tahu. Maka isteri Nabi tak sama dengan wanita-wanita lain. Kemudian innallaha kana latifan khabira, kerana Allah Taala maha halus ya, tadbirannya dan maha mendalam ya, pengetahuannya. Pada ayat akhir ni, ayat 35, Allah Taala senaraikan kedudukan orang beriman. Pertama, orang beriman orang Islam, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, orang mukmin, laki-laki atau perempuan. Yang tiga, orang yang taat, laki-laki atau perempuan. Ya, yang keempat, yang benar, sama ada orang laki-laki atau perempuan. Orang sabar, laki-laki atau perempuan. Orang yang khusyuk. Khusyuk ni dia ada dua istilah kita. Khusyuk tawaduk. Ya, dia khusyuk ni ialah mereka yang tak sombong, fizikal. Dia ada spiritual. Ya, tawaduk ni rendah diri jiwa kita tu. Tawaduk, merendah diri. Ya, khusyuk ialah wasadiqin, mutasaddiqin, orang benarkan. Wasaimin, orang berpuasa. Wal hafizina furujahum, mereka yang jaga kehormatan diri dia, laki-laki atau perempuan. Wazakirin Allah, orang banyak berzikir, laki-laki atau perempuan. 10 ni sama dalam Islam. Laki-laki ke perempuan sama. Inilah kedudukan makam wanita dalam Islam. Tak sama macam barat sekarang ni, dah barat tak sama. Bila seorang perempuan kahwin saja, nama ayah dia terus hilang. Terus panggil isteri kepada sipulan-sipulan. Ya, Mrs. apa? Mrs. John sebagai contoh. Hilang dah nama dia. Nama dia pun hilang. Dalam Islam tak. Laki-laki ke perempuan ke sama saja. Dalam kedudukan Allah Ta'ala, ya, lahum maghfiratan wa ajran azima. Na'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Semua tu Allah kata Allah Ta'ala akan beri balasan. Pertama, Allah ampun dosa-dosa. Berita gembira ni, orang beriman, berita paling gembira apa dia? Dosa Allah ampunkan. Sebab asal kita ni duduk dunia, kita banyak buat salah. Orang dia mahkamah, cara semua hajat berdoa. Nak dengar apa dia? Hakim kata, kamu dapati tidak bersalah. Allah Rabbi. Dengar tak bersalah tu, cukup seronok, cukup gembira. Ya, menangis ada orang. Kesalahan boleh buat hukum mati. Bicara 4-5 bulan, hakim kata, kamu dapati tidak bersalah. Demikian juga kita. Allah kata, Allah ampun dosa-dosa kamu semua. Inilah berita paling gembira sebab kita banyak dosa. Kita tahu kita ada kesalahan dengan Allah Ta'ala. Allah kata, sebagai balasan ketaatan kamu 10 perkara tadi, Allah ampun dosa kamu. Wa ajran azima, dan Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang mulia, yang agung, iaitu syurga Allah dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pada kita apa yang Allah senarai pada ayat 35, dan kita berusaha masukkan diri kita dalam 10 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.